Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, geng. Okey, geng. Kita nak tengok calon-calon daripada Pakatan Harapan, terutama daripada DAP yang telah menang dekat negeri Selangor. Jom sama-sama. Aku terpaksa mute kan dia punya suara sebab dia ada lagu. Jadi dia tak boleh copyright nanti. So kita sama-sama kita tengok result ahli-ahli DAP kalau tak silap aku yang menang dekat Selangor. Depa dapat perform dekat kursi-kursi yang mana DAP bertanding semua dapat perform. Okey, geng, sama-sama kita tengok. Okey, daripada Pakatan Harapan menang 57,000. Ni 17,000, ni 54,000. Ni 39,000. 33,000 dia. 39,000 tinggal. 27,000. 54,000. 28,000 hilang deposit tu. 60,000 hilang deposit. 10,000. 14,000. 54,000. 71,000 dia. 46,000 nak ambil gambar. 42,000. 53,000. 39,000. 41,000. 10,000. Tengok. Okey, geng. Inilah serba sedikit soal kemenangan. Apabila DAP ni banyak menang dekat Selangor kan, perform ke semua kursi-kursi yang DAP bertanding semua menang. Geng-geng para walaun lebay-lebay apa semua ni tak tahu depa nak hantam apa dia lagi. Dan depa kata, "Oh, lepas ni hampa tengoklah. Cina DAP kuasai. Cina DAP kuasai kerajaan negeri Selangor. Selangor akan berada di bawah Selangor, di bawah DAP. DAP akan kuasai macam-macam." Aduh, kita pun apa dia ni? Takkan hampa tak faham. So, apabila PN tak dapat kuasai Perikatan Nasional, depa tak dapat kuasai negeri Selangor, depa mainkanlah isu-isu resis. Depa mainkanlah, depa laga-lagakanlah antara Cina DAP dengan Melayu dan depa menakut-nakutkan, depa fitnah macam-macam. Dan sekejap lagi aku akan sertakan siapa yang depa fitnah sebelum pilihan raya dan selepas menang pilihan raya. Selepas pilihan raya pun depa masih kekalkan fitnah. Aku akan bawa satu video yang menceritakan apakah daripada anak muda ni yang PAS Perikatan Nasional memainkan fitnah lagi isu perkauman di negeri Selangor. Jom kita sama-sama dengar. Okey, seperti yang kita tahu, dalam Dewan Undangan Negeri Selangor hari ini, DAP ada 15 kerusi, 15 ke 14, tak silap aku. Okey, so dia orang ada kerusi yang banyak lah. DAP bertanding 15 dan dia orang menang 15 kerusi di Dewan Undangan Negeri Selangor. Okey, so PAS melalui Perikatan Nasional mulalah nak mainkan isu perkauman. Kononnya, kerajaan negeri Selangor nanti walaupun menteri besar dia Melayu, dia akan jadi balaci Cina, balaci DAP. Okey, kononnya nanti Amiruddin yang jadi Menteri Besar Selangor, tetap juga Amiruddin tu akan ikut tunjuk DAP. Macam itulah, biasalah PAS kan tak lari dah. PAS kalau dia tak main perkauman, dia tak boleh. Tak cukup PAS kalau tak main perkauman. Okey? Tapi aku pelik lah bila aku semak balik, bila aku cek-cek, rupa-rupanya lawan DAP di kerusi-kerusi yang DAP menang tu, lawan kepada calon-calon DAP di setiap kerusi yang DAP menang tu, Perikatan Nasional hantar calon Cina juga sebenarnya. Cuba tengok dia. Ni. Nampak tak? Calon Cina pun ramai juga. So maknanya kan, andai kata DAP kalah dekat kerusi yang DAP dah menang hari tu, DAP kalah, Perikatan Nasional menang, tetap Cina juga yang dapat kerusi tu. Sama je. Kan? Kau tak rasa pelik ke? Kenapa dia orang nak mainkan isu perkauman pula? Kenapa dia orang nak jadikan isu? Sedangkan kalau Perikatan Nasional yang menang di kerusi yang DAP menang hari tu, tetap Cina juga yang naik. Lainlah kalau dia orang hantar calon Melayu lawan calon Cina. Betul tak aku cakap? Jadi dia orang nak cakap apa? Dia orang nak cakap, kalau Cina DAP jahat, tak boleh. Cina DAP ni hati busuk nak khianat Melayu. Habis tu kalau Cina daripada Perikatan Nasional, Cina Gerakkan, Cina Gerakkan baiklah. Cina Gerakkan tak apa, tak ada masalah. Cina Gerakkan, Cina daripada Cina yang dah duduk dengan PAS ni, Cina yang suci lah. Cina yang hati baik, macam tu. Yang jahat dekat Malaysia ni Cina DAP je lah.
Macam tu. Hai. Macam mana lah? Apa benda punya politik lah pas main hari ni ya? Kau tak rasa pelik ke? Sudah-sudahlah tu. Terimalah hakikat yang pengundi Cina hari ni memang bersama dengan DAP, tak bersama dengan korang, tak bersama dengan PAS, tak bersama dengan Negara Persatu, tak bersama dengan gerakan. Cina hari ni sokong PH, Kerajaan Perpaduan. Apa masalahnya? Ha? Sudah-sudahlah nak menghasut-hasut orang lagi, nak mengapi-apikan lagi perkauman apa semua benda. Terimalah hakikat, korang dah kalah. Okay? Dah lah tu. Aku malas nak cover isu ni sebenarnya, tapi isu ni ramai tak faham lagi dekat Twitter. Ramai lagi nak main isu benda, isu sama dekat Facebook, dekat Twitter. Masih benda sama. Aku dah bosan dah. Okay? Aku harap jelas pasal ni jangan nak main lagi benda-benda, jangan nak komen-komen lagi kononnya, oh Selangor hari ni dikuasai oleh China. Habis tu kalau korang menang, China juga yang naik. Oh China korang baik macam tu. Dah lah, main tu tak relevan lah. Okay? Isu lain, tukar isu. Dah. Terimalah hakikat, wahai Perikatan Nasional. Hampa ditolak. Cina dekat bandar-bandar ni tak mau hampa. Tak mau Cina daripada PN ni, Perikatan Nasional ni. Tak mau undi Perikatan Nasional. Mereka tak mau. Terimalah hakikat. Terima hakikat. Memang, dan aku boleh nampak Sultan Selangor pun tak mau. Kan? Dan apabila mereka ni ada setengah-setengah ni, mereka tak tahu Sultan keluar negara sebab ada masalah kesihatan. Lepas tu Sultan pun waktu pilihan raya hari tu pun Sultan pun tak ada dekat dalam Selangor. Dan apabila Pakatan Harapan menang pun Sultan tak ada lagi dekat Selangor. So negeri-negeri lain semua cepat untuk angkat sumpah Menteri Besar. Dan hanya Selangor saja baru angkat sumpah semalam. Jadi lambat. So, dalam masa tempoh beberapa hari selepas pilihan raya tu, hanya Selangor saja paling lambat. Dia mainkan isu. Cuba tengok Sultan Selangor tak mau DAP, Sultan Selangor tak mau Amiruddin Syari jadi Menteri Besar, Sultan Selangor tak mau Pakatan Harapan. Sedangkan mereka ni pun mangkak punya pemikiran dan tak ambil tahu dan tidak berpengetahuan, tak tahu apa isu semasa hari ini. So aku akan bawakan lantikan Menteri Besar Selangor, Amiruddin Syari. Sorry geng, aku duk tengah cari seorang ahli Dewan Undangan Negeri yang difitnah. Kalau tak silap aku Bangi kot, kalau tak silap aku lah. Dia tu cuba bayangkan waktu pilihan raya tu, dia difitnah. Satu flyers yang disebarkan soal dia. Dan aku cari, aku tak jumpa. So kita akan teruskan dengan lantikan Menteri Besar Kedah, dan aku akan sertakan ucapan Sultan Selangor. Jom sama-sama kita tengok jawatan apa yang disediakan oleh Menteri Besar Selangor. Wallahi wa billahi wa tallahi. Maka dengan lafaz ini, Patik Amiruddin bin Syari yang telah dipilih dan diterima menjadi anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan atau State Executive Council Negeri Selangor bersumpah bahawa Patik sentiasa sedia sepanjang masa apabila dikehendaki berbuat demikian, menyampaikan fikiran dan nasihat dengan sebaik-baik pertimbangan. Patik dikehendaki merahsiakannya. Bahkan dalam segala hal, Patik akan menjadi ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan yang jujur dan ikhlas. Memelihara dan menjunjung tinggi prinsip rukun negara. Kedua, memelihara dan melindungi kesucian dan keagungan agama Islam sebagai agama negeri dan kepercayaan orang Islam daripada diganggu-gugat oleh mana-mana pihak lain. Pada masa yang sama, menghormati hak agama lain diamalkan oleh orang yang bukan beragama Islam. Mematuhi segala arahan dan ketetapan yang dikeluarkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor dari semasa ke semasa, termasuk pelihara kedudukan istimewa orang Melayu, dan pada masa yang sama kepentingan sah kaum lain seperti mana yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Melaksanakan tugas dengan integriti yang tinggi, penuh rasa tanggungjawab, amanah, jujur dan ikhlas. Mendahulukan rakyat selagi mana ia tidak menjejaskan kepentingan, kestabilan, kemakmuran dan keselamatan negeri. Memastikan kestabilan, kemakmuran dan keselamatan negeri di tahap yang tinggi dan memelihara hubungan baik dengan Kerajaan Persekutuan dan juga
dengan negeri-negeri dalam persekutuan. Memelihara jawatan yang dipegang daripada dicemari dengan pelakuan-pelakuan yang menyalahi undang-undang. Perpaduan antara kaum dengan menitik beratkan semangat muhibah, tolak ansur dan kerjasama antara kaum demi menjamin kestabilan dan keharmonian rakyat berbilang kaum di negeri Selangor. Patik yang taat setia. Hina sesiapa yang engkau kehendaki. Dalam kekuasaan engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Okey geng. Itu serba sedikit daripada 10 orang esko yang dilantik dan mengangkat sumpah di depan Sultan Selangor dan Menteri Besar. Dan Alhamdulillah kira tak ada berlaku tak puas hati antara UMNO dan juga PH kan. Siapa yang dapat, siapa yang tak dapat jadi esko apa semua kan. Jadi kita puas hati, tak ada masalah pun. Selangor ni tak ada masalah pun. Jom sama-sama kita dengar last. Aku akan bawa untuk ucapan Sultan Selangor. Dia pun kita tengok dia pun macam keadaan kurang sihat lah. Tapi terpaksa dia laksanakan tugas dia untuk melantik Menteri Besar Selangor. Okey, jom sama-sama kita dengar ucapan Sultan Johor. Sultan Selangor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya beta telah dapat menyempurnakan istiadat pelantikan Datuk Menteri Besar Selangor pagi tadi. Dan seterusnya, petang ini, pelantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Selangor, EXCO, selepas pilihan raya negeri yang telah diadakan pada 12 Ogos 2023 yang lalu. Seperti mana yang semua sedia maklum, perkara 50 bab 3 Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif Kerajaan Negeri Selangor adalah terletak hak kepada beta selaku Sultan bagi Negeri Selangor. Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959 juga memperuntukkan bahawa kuasa eksekutif beta diturunkan kepada Datuk Menteri Besar bersama ahli EXCO bagi melaksanakan segala dasar dan urusan pentadbiran kerajaan negeri atas nama beta selaku Sultan bagi Negeri Selangor Darul Ihsan. Beta mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan tahniah kepada semua ahli yang berhormat yang dilantik menjadi EXCO Kerajaan Selangor yang baru dan yang telah mengangkat sumpah di hadapan beta sebentar tadi. Perlu beta tegaskan di sini bahawa lantikan ini merupakan suatu tanggungjawab besar yang perlu dilaksanakan dengan jujur dan penuh keikhlasan. Ahli-ahli yang berhormat semua tentu faham tentang amanah dan tanggungjawab berat yang menanti ahli-ahli yang berhormat yang telah bersumpah untuk melaksanakan tanggungjawab ini dengan baik demi rakyat, agama dan negeri. Suka beta mengingatkan ahli-ahli yang berhormat sekalian di dalam proses membentukkan sebuah negara bangsa yang maju serta progresif dengan mengutamakan ciri-ciri keharmonian dalam kehidupan masyarakat, suatu pendekatan dan idea baru yang berkesan di dalam pentadbiran kerajaan perlu diperkenalkan dan dilaksanakan. Kerajaan perlu mengamalkan kebijaksanaan di dalam pentadbirannya di samping menitik beratkan aspek kelancaran
dan kelicinan di dalam pengurusan pentadbiran kerajaan serta agenda mempertabatkan budaya bangsa. Sesuatu pelaksanaan dasar baru memerlukan suatu keputusan yang pantas dengan mengurangkan aspek birokrasi yang boleh mensusahkan dan membebankan rakyat yang berurusan dengan pihak kerajaan. Rakyat perlu sentiasa didahulukan, diutamakan dan dibela di dalam segala aspek pembangunan dan pentadbiran kerajaan. Sebagai sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja perlembagaan, rakyat telah memilih ahli-ahli yang berhormat bagi mentadbir negara dan negeri dengan harapan agar pemimpin yang dipilih ini mengutamakan agenda kemakmuran rakyat agar kekayaan negara dapat dinikmati bersama dan rakyat dapat hidup dengan selesa, makmur sehingga ke generasi akan datang. Oleh itu, keperluan asas rakyat, pemulihan ekonomi rakyat, kos sara hidup perlu sentiasa dititik beratkan agar mereka tidak terus dibebani dengan kemelesetan ekonomi yang begitu mencabar sekarang. Kerajaan yang bentuk hari ini perlu segera mengatasi segala kepincangan yang ada dalam kehidupan rakyat di negeri Selangor ini, khususnya dari segi infrastruktur dan pembangunan. Adalah menjadi keutamaan beta agar pihak kerajaan menyelesaikan segera masalah berkaitan kehidupan rakyat, kehairan rakyat. Di sini, beta ingin memberi penekanan kepada masalah banjir yang sering melanda negeri Selangor yang telah mensusahkan kehidupan rakyat beta. Rancangan jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang perlu disegera dilaksanakan. Apa gunanya kita berbangga dengan pencapaian kemajuan ekonomi yang pesat serta status negeri kaya serta kejayaan mencatat KDNK tertinggi di Malaysia seandainya masalah keperluan asas rakyat pun tidak mampu diuruskan dengan baik. Sedangkan kita bahawa sejak kebelakangan ini negeri Selangor telah mula ketinggalan dari segi pelabuhan dan nilai ekspor barangan jika dibanding dengan negeri Pulau Pinang, Johor, malah negeri Sarawak. Kejatuhan ini mungkin tanpa kita sedari dan kita dilihat gagal untuk segera mengatasi. Ahli-ahli yang berhormat perlu sedar dengan faktor dan realiti ini, satu tindakan segera perlu diambil bagi mengelakkan ia daripada terus menjejaskan reputasi negeri Selangor sebagai penyumbang utama ekonomi Malaysia. Beta menaruh harapan yang tinggi untuk ahli-ahli yang berhormat sekalian bagi memberi perkhidmatan yang cemerlang dengan turun ke padang bagi melihat sendiri keadaan pembangunan yang dirancang dan sedang berjalan. Cukuplah kita berpolitik. Rakyat dah penat. Beta pun dah penat dengar. Bangunlah ahli-ahli yang berhormat semua. Fikirkanlah masa depan negeri, negara dan masa depan anak cucu kita. Jadikan negeri Selangor ini hebat semula. Seperti mana pada zaman kemilangan negeri Selangor tidak berapa lama dahulu. Usaha beta telah menjangka 78 tahun pada tahun ini dan adalah
menjadi harapan dan impian beta agar sebelum beta menutup mata dan jemput ilahi, beta dapat melihat Selangor bangkit semula, maju ke hadapan dari segenap sudut, yakni pembangunan fizikal dan kerohanian, pertumbuhan ekonomi yang mampan, perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa di mana rakyatnya hidup dalam keadaan selesa serta kemakmuran yang berpanjangan. Seperkara lagi yang beta ingin nasihatkan adalah berkaitan integriti ahli yang berhormat yang perlu sentiasa dipelihara. Walaupun perkara ini telah sering beta ingatkan pada setiap kali ucapan beta di mana-mana jua, namun beta merasakan perkara ini perlu diulangi bagi mengingatkan ahli yang berhormat tentang kepentingan menjaga integriti. Jauhilah diri dari segala perbuatan rasuah dan penyalahgunaan kuasa bagi kepentingan diri sendiri atau pihak-pihak tertentu semasa. Okay geng, ini last part. Video ni terlalu panjang ucapan Sultan Selangor. So aku akan bawa yang last part ni untuk share dengan hampa. Kita dengar apa yang diperkatakan oleh Sultan Selangor terhadap apa yang dah berlaku. Beta juga ingin menyentuh tentang insiden-insiden yang melibatkan penggunaan kata-kata kesat dan biadab dan dilemparkan oleh segolongan kelompok masyarakat, ahli-ahli politik, tidak ketinggalan segelintir pemimpin-pemimpin parti politik ketika berkempen dengan mengheret institusi raja di dalam ceramah mereka. Keadaan yang berlaku ini menggambarkan terhakisnya rasa hormat segelintir ahli dan pemimpin politik terhadap institusi raja dan Kesultanan Melayu yang menjadi payung kepada umat Islam, orang Melayu dan lain-lain bangsa. Sikap biadab mereka ini telah melangkau batasan-batasan dan nilai-nilai keperadian orang Islam dan Melayu yang sering dipelihara. Ingatlah, jangan kerana kita menyangka bahawa kita cukup popular di kalangan rakyat sehingga bertindak memperlekehkan sesiapa yang tidak sehaluan dengan fahaman politik masing-masing, malah sanggup pula hadir ke negeri Selangor dengan melemparkan cacian melampau batas. Kemana hilangnya budi bahasa? Ini bukan budaya kita, khususnya orang Melayu, untuk menghina sesiapa pun, khususnya di kalangan ramai. Peliharalah adab dan susilah kita. Apatah lagi apabila kita bertandang ke negeri atau rumah orang. Justru itu, beta menyeru kepada semua pihak agar menghentikan budaya caci-mencaci yang boleh menjejaskan kerohanian dalam masyarakat dan sebaliknya menumpukan perhatian ke arah memajukan kehidupan rakyat dan memakmurkan negara. Beta juga mengambil kesempatan di sini untuk menyeru kepada semua orang Melayu Islam di Selangor ini agar sentiasa mengelakkan perbalahan, persekatan sesama sendiri yang boleh membawa kepada perpecahan masyarakat Melayu Islam dan membawa imej yang buruk kepada kesucian agama Islam. Beta perhatikan politik telah banyak memecah belahkan perpaduan kita sesama umat Islam dengan amalan fahaman politik sempit. Cukuplah apa yang telah berlaku. Kita perlu maju ke hadapan dan membawa perubahan kepada cara kita berpolitik
dan berfikir. Kini pilihan raya telah pun selesai. Maka marilah kita bersama-sama mengeratkan semula hubungan tanpa mengira agama, kaum dan fahaman politik. Kita perlu kembali bersatu padu membangunkan semula negara dan negeri Selangor khususnya. Hormatilah antara satu sama lain dengan tidak membesarkan perkara-perkara yang menyentuh sensitiviti sesuatu agama, kaum, bangsa atau keturunan yang boleh menggugat keharmonian. Gunakanlah platform media sosial dan semua aplikasi teknologi moden yang ada sekarang ini untuk perkara-perkara positif yang boleh menyumbang kepada perpaduan masyarakat dan bukannya untuk menyebarkan fitnah dan kebencian yang boleh menyebabkan perpecahan masyarakat. Kita mengakhiri kita ucapan beta ini dengan berdoa mohon restu dari Allah SWT semoga memberi rahmat kepada negeri Selangor yang dikasihi ini supaya dijauhi daripada sebarang musibah dan rakyatnya yang berbilang kaum dapat hidup dalam harmoni dan aman damai. Adalah menjadi harapan beta agar negeri Selangor yang dikasihi ini akan terus maju dan kejayaannya konsisten, kerajaannya konsisten di dalam menangani masalah rakyat dan melaksanakan segala inspirasi rakyat. Sekian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Itulah ucapan daripada Sultan Selangor. Janganlah hang dok mai duduk Selangor, hang mai buat lawatan ke, hang buat event ke, hang dok nak cacah merbakan negeri di dalam negeri Selangor, hang dok nak pecah belahkan rakyat Selangor ni. Sedangkan rakyat Selangor ni hidup aman damai, tak ada masalah apa-apa pun. Samalah seperti Penang, kita hidup dengan pelbagai kaum, tak ada masalah apa-apa. Dan apabila bukan hang yang memerintah negeri Selangor ataupun Pulau Pinang dan hang tak mampu untuk menawan untuk memerintah negeri Selangor, tak payah duk nak adu domba, duk nak bagi perpecahan lah di dalam rakyat di dalam negeri Selangor ni. Tak payah duk nak adu domba. Orang kata, jadi tak payah sembang, tak payah duk nak tunjuk kata, oh the greater negeri kepala bapa hang tu yang hang duk kata hang nak buat negeri apa nama greater, tapi sampai hari ni apakah yang the greater yang hang nak buat dekat negeri hang tu? Lepas tu hang dah perah, hang dah serabut, hang dah tak dapat buat apa-apa yang hang duk janjikan kepada rakyat hang, tapi hang tak dapat buat. Lepas tu dia dah gagal sana. Dia nak main sini supaya dapat menggagalkan apa yang ada di sini. Supaya kejayaan yang dia dapat merampas di negeri Selangor dapat menutup keburukan dia ataupun kegagalan dia di negeri dia. Faham tak? Jadi mai-mai duduk pecah belahkan rakyat di dalam negeri ni, duk nak pecah belahkan sesama kaum, duk nak bagi pergaduhan, perpecahan, tak payah. Kena ingatlah, hang didakwa Sanusi, hang didakwa bukan sebab Anwar Ibrahim, bukan disebab arahan Anwar Ibrahim ataupun arahan sesiapa di dalam kerajaan hari ini. Tidak. Hang didakwa sebab hang sentuh ucapan hang ada sentuh soal Raja-Raja Melayu, soal di antara susul galur antara Sultan Kedah dan Sultan Selangor. Jadi hang kata hang terinaya kepala hang. Jadi itulah serba sedikit daripada aku. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Hantar kat mak ampak antuk am. Pastikan video ni kita kongsi beramai-ramai. Hampa tak perlu dah nak buat berkempen ke apa. Buat masa ni dalam masa beberapa tahun kami yang dok buat video ni, kami akan teruskan buat video. Hampa boleh berkongsi, hampa kongsi kepada sesiapa saja supaya kita nak rakyat buka minda, berpengetahuan, ambil tahu apa yang berlaku sebenarnya. Orang macam
orang yang macam kami duk buat video, kami pun saya saja, kami tak akan bercakap, kami akan baca dulu, kami akan siasat dulu, kami akan dengar dulu daripada pihak sana, daripada pihak sini, penjelasan itu, apa orang ni kata, apa orang ni kata. Jadi kita akan fahamkan. Apabila kita hanya dengar sebelah pihak, mudahlah kita ni diperbodohkan. Tapi kita memerlukan dengar kedua-dua belah pihak dan kita nilai. Itulah disebabkan itulah aku daripada walang on PAS, totok PAS, aku dapat tinggalkan PAS dan aku bersama dengan Anwar Ibrahim. Dan selepas aku dapat nilai antara parti PAS, parti UMNO dan parti PKR. Parti Bersatu tu lagi teruk lah kan. Yang parti-parti besar ni antara PAS dan juga UMNO, BN dan juga Pakatan Harapan. So aku nampak apakah perubahan, dan bandingkan di antara negeri-negeri yang diperintah oleh PAS, bandingkan negeri-negeri yang diperintah oleh Pakatan Harapan, dan bandingkan negeri-negeri yang diperintah oleh UMNO. So kita dah boleh nilai kan. So terima kasih banyak, subscribe, like, komen dan share. Entah agak manfaat untuk Assalamualaikum.